and every good day. Today we are going to do an interview session for the subject Engineering Ethics and OSHE. The guest for the interview session will be an engineer. Let's welcome Ms. Nur Ashla binti Romzi. Please introduce yourself, ma'am. Okay, Assalamualaikum and a very good evening. I'm Nur Ashla binti Romzi. I'm engineer at Ministry of Local Government and Housing, Sarawak. Okay. Okay. Can we start the question and answer session, ma'am? Boleh. So first soalan, pada pendapat anda, adakah seseorang jurutera profesional perlu meluluskan atau menandatangani dokumen kejuruteraan yang tidak disediakan olehnya atau di bawah arahan dan kawalannya? Okay, untuk soalan yang pertama, adakah seseorang jurutera profesional perlu meluluskan atau tidak untuk dokumen yang tidak disediakan? Ini bagi pendapat saya adalah tidak wajar kerana apabila satu dokumen ataupun sesuatu arahan dikeluarkan oleh seseorang itu haruslah arif dan diteliti. Jawapannya adalah tidak wajar. Soalan yang kedua, mengapa seorang jurutera tidak sepatutnya menyatakan pendapatan teknikal yang tidak berkaitan dengan bidang kerjanya? Lebih kurang dengan soalan yang satu tadi, apabila dia tidak berkaitan ataupun tidak mengeluarkan arahan yang berkaitan dengan bidang kerjanya, sememangnya jurutera tersebut tidak sepatutnya menyatakan pendapat teknikal, kerana tidak arif ataupun mempunyai pengetahuan apalagi pengalaman mengenai bidang kerja yang bukan berkaitan dengan diri dia sendiri. So, soalan ketiga, mengapa seorang jurutera profesional tidak boleh menerima sebarang jenis faedah dalam bentuk kewangan daripada ejen luar untuk kerja yang dia bertanggungjawab? Jenis faedah sama ada dalam bentuk kewangan ataupun material sememangnya tidak seharusnya diterima sebab ia lebih kurang dianggap sebagai rasuah, iaitu melanggar etika kod profesional jurutera. Soalan yang last daripada saya, terangkan mengapa seorang jurutera perlu menyimpan rekod mengenai penyertaan atau pemeriksaannya di tempat dia bekerja. Rekod-rekod ni memang sangat penting walaupun di mana-mana. Contohnya walau belajar ataupun bekerja sangat perlu ada simpanan rekod. Contohnya paling-paling kalau ada audit, juru audit akan bertanyakan rekod-rekod untuk dijadikan sebagai bukti pematuhan terhadap pekeliling, akta ataupun mana-mana prosedur kerja yang perlu dipatuhi. Soalan itu personal from me. Seterusnya kawan saya akan meneruskan pertanyaan soalan. Thank you. Boleh teruskan. Jack. Hello. Dengar. Soalan kelima, kenapakah penting untuk mengkaji risiko? Risiko perlu dikenal pasti untuk kita ketahui apa risiko, apa punca risiko, kesan risiko, kawalan yang sedia ada. Lepas tu untuk apabila kita tahu kawalan sedia ada atau risiko dan punca, kita akan tahu macam mana untuk menyediakan langkah rawatan. Untuk memantau risiko selepas tu dan perlu tahu untuk orang yang bertanggungjawab mengenai kajian risiko tersebut.
So di sini dia bagi statement. Kata masa menghormati dengan sepenuh hati, mengutamakan dan menjaga kebajikan. Ya. Soalannya, perlu siap dipenuhi. Sorry ada masalah lain sikit. Okey, So, yang ni setiap tak? jurutera memang perlu mematuhi, dengar-dengar. Mematuhi kod etika ini sebab ini boleh sebagai landasan dalam menjalankan pelbagai kerja dengan lebih teratur dan lebih baik. Okey, lepas tu jurutera seharusnya menjalankan tugas dengan lebih berintegriti. Okey. Okey. Thank you. Cik boleh ulang Cik? Tak jelas. Tak dengar. Tadi tak dengar. Tak jelas. Okey, saya ulang lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja? Okey, program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ni adalah salah satu pelan sistematik yang kita untuk mengenal pasti dan mengawal bahaya dan macam mana kita nak respon ataupun bertindak balas terhadap kecemasan tersebut. Okey, ada soalan lain? Okay, so saya akan ambil teruslah. Okey. Seterusnya. Okay, soalan yang ke-8 is, sebagai seorang jurutera yang berdaftar, perkara yang tidak boleh dilakukan sekiranya anda bertindak sebagai penasihat ataupun pengarah sesuatu syarikat. Okey, sekiranya saya sebagai seorang jurutera yang berdaftar, bertindak sebagai penasihat atau pengarah syarikat. Okey, ini bagi pendapat saya walaupun anda mempunyai jawatan yang besar ataupun lebih tinggi daripada pengarah syarikat, contoh, tidak seharusnya menyalahguna kuasa. Menyalahguna kuasa untuk contohnya untuk macam mana melangkau prosedur ataupun langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk sesuatu permohonan, contoh. Okey. Baik. Soalan seterusnya, apakah yang perlu dilakukan sekiranya bahan yang digunakan tidak mematuhi spesifikasi, lukisan ataupun syarat kontrak? Okey, sekiranya sesuatu bahan contohnya bahan binaan, bila kita ada drawing dia tak memenuhi spesifikasi ataupun syarat kontrak, first sekali kita perlu verify ataupun buat semakan dahulu dengan pegawai bertanggungjawab. Seterusnya melakukan perbincangan sama ada adakah pematuhan itu kritikal, ataupun boleh kira di-consider. Kalau memang tak boleh, kita kena bagi arahan untuk rectify ataupun redo. Ataupun maksudnya kena buat dan patuhi spesifikasi lukisan atau syarat kontrak yang telah ditetapkan. Baik. Soalan terakhir daripada saya. Sebagai Okey. seorang jurutera profesional, apakah perkara yang perlu dibuat semasa hendak membuat laporan? Okey, bila sesuatu laporan dibuat ataupun kita melaporkan sesuatu maklumat dan menyampaikan kepada pihak pegawai atasan, seharusnya kita
bertindak ataupun bersikap jujur. Okay, bersikap jujur untuk mengelakkan mana-mana penipuan, rasuah ataupun salah guna kuasa. Okay, baik. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali dengan Iben. Okay, so we are in the last part of our session. Thank you Okay. for your spending your quality time with us.